Assalamualaikum, saya Awatif Nur binti Adnan dan saya akan memberikan sedikit pengenalan berkaitan tajuk pembentangan kami, iaitu analisa kritis perbandingan proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Kamus Dewan Bahasa mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi. Manusia ialah makhluk Allah yang digunakan akal fikiran, berbeza jika dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti tumbuhan dan haiwan. Bagi memanfaatkan akal yang dikurniakan oleh Allah ini, manusia perlu menimba ilmu agar dapat mengaitkan dan membahaskan tentang Al-Quran dan sains. Tokoh ilmu Islam yang terdahulu iaitu Al-Ghazali telah mengatakan bahawa Al-Quran adalah sumber bagi setiap ilmu pengetahuan. Antara perkara yang akan disentuh di dalam pembentangan ini ialah pengertian manusia, seterusnya proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan sains. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan daripada tanah dan terdapat hasil kajian moden yang menyokong dan membuktikan bahawa firman Allah itu benar. Menurut sains pula, manusia diciptakan daripada hasil persenyawaan telur dan sperma di dalam rahim dan kemudian melalui 3 fasa, iaitu fasa zygot, fasa embrio dan akhir sekali fasa janin sehingga kelahiran. Di dalam Al-Quran juga telah dinyatakan perkara yang sama. Maka terbuktilah bahawa Al-Quran itu benar dan tidak dapat disangkal oleh manusia. Akhir sekali kami juga mengupas tentang penemuan DNA tertua dan kedua tertua menurut kajian dari sekelompok ilmuwan yang dapat diterima akal. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Alia. Terima kasih saudari Awatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Amani binti Azman Nasir akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan objektif kajian mengenai tajuk kami. Melalui kajian ini, pertama sekali kami dapat mengenal pasti proses kejadian manusia menurut Al-Quran. Secara tidak langsung, kajian ini akan dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang isi kandungan Al-Quran. Seterusnya, kami dapat menganalisis proses kejadian manusia menurut sains. Ketika kajian ini dijalankan, kami dapat menganalisa proses terjadinya manusia mengikut kepercayaan orang Barat yang diikuti oleh sesetengah manusia yang bukan beragama Islam. Proses kejadian ini telah dikaji dan dibuktikan oleh para saintis di atas eksperimen yang telah mereka jalankan. Akhir sekali, melalui kajian ini, kami juga dapat menentukan DNA tertua di dunia dan juga DNA kedua tertua di dunia. Setelah melakukan pelbagai jenis penelitian dan pemerhatian, kami mendapati tempat Djibouti merupakan DNA tertua di dunia, manakala DNA kedua tertua ialah DNA di Asia Tenggara oleh orang Melayu. Pemerhatian ini dapat memberikan ilmu baharu kepada kami tentang kesemua DNA yang terdapat di muka bumi ini. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Azlin Azuri binti Rahmat dan saya ini membentangkan tentang literature berkaitan tajuk kami iaitu analisa kritis perbandingan proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Yang pertama, tentang manusia menurut Al-Quran. Manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai kualiti keutamaan dan artikel ini bertajuk manusia menurut konsep Al-Quran dan sains dan penulisnya Ika dan Nur Hasana. Seterusnya, yang kedua, tentang manusia menurut sains. Manusia merupakan haiwan yang paling unik dan saya dapati maklumat ini daripada artikel Manusia dalam Perspektif Al-Quran. Penulisnya ialah Abdul Ghaffar. Selain itu, yang ketiga, tentang proses kejadian manusia didefinisikan sebagai ilmuwan yang beragama bergantung dari pelbagai aspek. Artikel ini juga bertajuk Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Penulisnya ialah Rita Ottaviani. Akhir sekali, tentang DNA tertua dan DNA kedua tertua. DNA yang tertua adalah Djibouti dan berhampiran Afrika dan Saudi Arabia. Berdasarkan DNA Melayu, kedua tertua di etnik Melayu memiliki kumpulan DNA mitokondria kedua di dunia selepas etnik Afrika. Artikel ini bertajuk Al-Quran dan Biologi dan penulisnya ialah Kamarul Azmi, Jazmi, Azrul Ahmad dan Izatul Amanda Jamaluddin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Asya binti Muhammad Abdul Aziz akan membentangkan bahagian saya iaitu metodologi.
Sejurus sahaja pensyarah kami memberikan tugasan, kumpulan kami terus sahaja mengadakan perjumpaan dengan menggunakan Google Meet untuk membahagikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan. Kami mencari lebih 7 artikel yang berkaitan dengan tajuk kami dengan menggunakan Google Scholar dan Google Book. Bagi menambahkan informasi, kami juga merujuk beberapa video di YouTube. Kemudian, kami menganalisis artikel tersebut untuk memasukkan input penting ke dalam laporan kami. Seterusnya, tugasan untuk membuat poster telah diberikan kepada Nurhanani Izzah dan juga Aisyah Najwa. Mereka telah membuat 4 jenis poster yang berlainan reka bentuk. Kami membuat undian dan poster yang mendapat undian tertinggi akan dijadikan sebagai poster kumpulan kami. Manakala untuk pembentangan, setiap ahli kumpulan dikehendaki untuk membuat video pembentangan mengikut bahagian masing-masing dan dihantar kepada ketua kumpulan kami untuk menyusun dan mencantumkan video-video tersebut. Kami menggunakan aplikasi CapCut untuk menyunting video kami. Sekian, itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada Nadia Aina. Seterusnya, saya, Nadia Aina binti Khairi, akan membentangkan bahagian analisa mengenai pengertian manusia. Manusia dapat didefinisikan dalam 2 pandangan, iaitu pandangan Islam dan Barat. Yang pertama, dari pandangan Islam, manusia pada hakikatnya adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bermaksud kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, tempat manusia bergantung dan diikuti segala suruhannya. Manusia diciptakan dan dihidupkan di atas muka bumi adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah secara menyeluruh. Tujuan yang kedua adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah bermaksud orang yang mewakili umat sebagai penggantinya. Sebagai contoh, untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan bumi berlandaskan syariah Allah dan menjalankan setiap perintah atas hukumnya. Dari pandangan Barat pula, terdapat pelbagai pandangan tersendiri dari pemikir-pemikir Barat. Yang pertama, pandangan dari Karl Marx, iaitu seorang tokoh sosialis. Beliau menyatakan bahawa manusia adalah makhluk sosial dan juga semula jadi. Segala usaha manusia disokong oleh nafsu semula jadi, iaitu dorongan untuk manusia hidup. Seterusnya dari Sartre, Weber serta Tillich yang berpendapat bahawa manusia berbeza daripada haiwan kerana manusia dapat menyedari perkara yang mereka lakukan dan bertanggungjawab terhadap tindakan tersebut. Oleh itu, mereka beranggapan bahawa manusia mempunyai kelebihan yang lebih tinggi daripada haiwan. Akhir sekali, pandangan dari ahli psikologi Adler dan Jung yang menekankan aspek kesedaran manusia, iaitu daya kemahuan dan daya logik manusia sendiri. Seterusnya, saya Aisyah Najwa binti Muhammad Yusak ingin membentangkan tentang analisa ayat berkaitan proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan berbanding makhluk yang lain. Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia terjadi. Terdapat 3 jenis penciptaan manusia menurut Al-Quran, iaitu penciptaan Adam alaihissalam, penciptaan Hawa dan juga penciptaan keturunan Adam alaihissalam. Menurut Al-Quran, Adam alaihissalam ialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Ia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu, tanah kering dan lumpur hitam, tanah liat, saripati tanah dan sebagainya. Penciptaan Adam alaihissalam menjalani proses dan berengkap. Tahap pertama bermula dengan turab, iaitu tanah biasa, lalu tanah itu dijadikan tin, iaitu tanah bercampur air. Kemudian proses menjadi min hamain masnun yang bermaksud hamain, tanah yang bercampur air lagi berbau. Masnun bermaksud dituangkan sehingga siap dengan mudah dibentuk dalam berbagai bentuk yang dikehendaki. Apabila selesai proses tersebut, tanah dibiarkan kering sehingga pada akhirnya menjadi salsal yang bermaksud tanah kering, dan dari salsal itulah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Akhir sekali terdapat 5 proses kejadian manusia. Yang pertama adalah nutfah, yang kedua adalah alaqah, yang ketiga pula adalah mudghah.
Yang keempat adalah izam dan lahma. Dan yang terakhir adalah kalahkan ahkam. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Siti Khairunisa. Assalamualaikum, saya Siti Khairunisa binti Osman akan membentangkan analisa yang ketiga, iaitu proses penciptaan manusia berdasarkan sains. Terdapat dua perkara yang boleh diketengahkan, iaitu menurut perspektif sains moden dan menurut teori biologi Darwin. Umum mengetahui bahawa proses kejadian manusia terjadi dalam 3 fasa. Sains moden juga mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pergamatan dengan menggunakan peralatan moden. Di samping itu, di usia 120 hari sekitar minggu ke-18, boleh dikatakan janin sudah boleh mendengar, bahkan boleh terkejut apabila mendengar suara yang kuat. Tambahan, perkembangan mata bayi dapat melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu dan banyak lagi. Teori biologi Charles Robert Darwin, manusia adalah hasil evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisma. Evolusi ini juga berlangsung secara berperingkat selama jutaan tahun. Proses evolusi terjadi kerana adanya seleksi alam, kesamaan fungsi, anatomi serta keseragaman bentuk fizik organ. Hipotesisnya adalah manusia dan haiwan adalah satu keturunan. Beliau memperlihatkan evolusi kera menjadi manusia dengan mengumpul dan merangkai fosil di pelbagai lokasi permukaan bumi sehingga terjadinya proses perubahan bentuk organ kera secara berperingkat sehingga menjadi manusia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hanani Izzah binti Muhammad Zamri. Kini saya akan membentangkan tentang DNA tertua dan DNA kedua tertua di dunia. Berdasarkan rujukan beberapa artikel, kami mendapati DNA tertua berada di Djibouti, iaitu di hujung tanduk Afrika dan juga di Saudi. Gambar berikut adalah lokasi penemuan DNA tertua di dunia. Manakala DNA kedua tertua ditemui di benua Sunda atau lebih dikenali sebagai Asia Tenggara, di mana lokasi tersebut wujudnya DNA bangsa Melayu. Alam Melayu telah diduduki oleh manusia sekitar 2000 tahun sebelum meletusnya Gunung Toba yang menggegarkan Asia Tenggara. Lihatlah gambaran Gunung Toba yang amat dahsyat ini. Akhir sekali, setelah mengkaji mengenai DNA, kami mengetahui kewujudan teori Art of Pseudolence. Ianya ditemui oleh ahli sains University Oxford, iaitu Dr. Stephen Oppenheimer. Teori ini menyokong bahawa alam Melayu adalah tamadun kedua tertua di dunia yang mencecah 70,000 tahun lamanya. Berikut adalah turutan DNA mengikut bangsa asas yang ada di Malaysia: bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa Cina. Seterusnya, saya serahkan kepada Sabrina Imani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sabrina Imani binti Ismail, sebagai pembentang yang terakhir ingin membentangkan tentang rumusan dan kesimpulan. Secara asasnya, manusia terbentuk daripada 4 elemen, iaitu tubuh atau jasad, hati, nyawa atau roh dan akhir sekali adalah zat. Seterusnya, menurut Al-Quran yang menjadi rujukan utama umat Islam, proses kejadian manusia bermula dengan nutfah ataupun air mani, alaqah sebuku darah, mudghah sekentul daging dan izham dan lahm kejadian tulang. Ia juga telah dibuktikan di dalam Al-Quran, iaitu Surah Al-Insan ayat 2, Surah At-Tariq ayat 5 hingga 7 dan Surah As-Sajdah ayat 8 hingga 9. Beberapa zaman telah berlalu di mana teknologi mulai wujud dan para saintis ini mengkaji tentang proses kejadian manusia, dan mereka mendapati proses kejadian manusia dimulakan dengan ovum yang disenyawakan, al-mashiz, implantasi, al-uluh, somites yang bersamaan dengan proses mudghah, organogenesis, takwin al-adha dan akhir sekali adalah fetus ataupun janin.
Walaupun zaman kini telah canggih dengan teknologi, tetapi ciptaan Allah yang Maha Esa juga adalah yang paling sempurna jika hendak dibandingkan dengan ciptaan manusia. Akhir sekali, kita sebagai manusia dan juga umat Islam haruslah patuh kepada perintah Allah kerana diberikan nikmat untuk hidup sehingga ke hari ini. Dengan segala usaha yang telah ditunjukkan dalam kertas kerja, telah terbukti bahawa kebesaran kuasa Allah yang Maha Esa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.